Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran serta kita memahami beberapa tafsir ayat daripada surah Asy-Syarh. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa tafsiran tentang ayat Asy-Syarh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama adalah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ayat yang berbunyi, ayat ni selalu kita sering baca lah dalam semayang, kita selalu baca. Maksudnya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah bertanya kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan Nabi kita, bukankah alam ni maksudnya bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, maknanya membuka ataupun memberi cahaya kepada dada baginda Rasulullah SAW. Dalam ayat ataupun dalam surah sebelum daripada surah Asy-Syarh ni, ataupun dalam surah Ad-Duha, ada juga disebut di sana perkataan, Allah Ta'ala gunakan perkataan alam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Ta'ala guna juga perkataan alam, iaitu bukankah Allah Ta'ala mengingatkan baginda Rasulullah SAW, bukankah kamu ini dalam keadaan yatim, Nabi Muhammad ini dalam keadaan yatim piatu, tiada ibu, tiada ayah. Kemudian Allah Ta'ala yang memelihara junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipelihara oleh neneknya, kemudian dipelihara oleh bapa saudaranya, sehinggalah dia dapat membesar, dapat hidup dan dapat menyampaikan risalah dakwah, risalah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam ni, maknanya sambungan rentetan daripada surah Ad-Duha itu, Allah Ta'ala sambung dalam surah Asy-Syarh ni. Allah Ta'ala guna juga perkataan alam, iaitu alam nashrah laka sadrak, mengingatkan pada Allah kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi dengan cahaya Islam, Allah Ta'ala telah memberitahu Nabi bahawanya Allah Ta'ala telah merungkaikan sesuatu ataupun memberi satu petunjuk, memberi satu cahaya kepada dada Nabi sebagai persediaan Nabi kita untuk menyebarkan dakwah Islam, sebagai persediaan Nabi untuk menjadi seorang rasul. Dan ayat ini kalau diikut sejarah diturunkan sekitar permulaan Nabi menjadi rasul, permulaan Nabi menjadi rasul. Dalam permulaan itu mungkin ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit. Kalimah syarh ini bermaksud membuka sesuatu yang sebelum itu terangkum ataupun terbelit. Maknanya syarah ni satu maksudnya ialah merungkaikan sesuatu yang terbelit. Contohnya macam tali terbelit, kita rungkaikan dia, itu maksudnya kan. Maknanya sebab tu kalau macam banyak perkataan yang digunakan, contohnya syarah orang Arab banyak guna perkataan syarah kitab itu, syarah kitab ni, syarah hadis, syarah kitab ni dan sebagainya, syarah pada kitab-kitab tertentu lah. Itu maksudnya
menerangkan lagi, menerangkan lagi. Ataupun kalau kita dalam bahasa kita, ada dalam kebiasaan kita orang Melayu, syarahan pun maksud begitu juga. Mana orang yang tidak tahu contohnya tentang agama, maka dia mendengar syarahan agama, insya-Allah dia dapat merungkaikan apa yang dia tidak faham, apa yang terbelit, apa yang terangkum itu dapat difahami dengan jelas apabila dia mendapat syarah. Baik. Menurut tafsiran ulama, ada yang menyebut syarah ini bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dibedah pada masa dia semasa masih kecil. Maksudnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi, maknanya bukankah kami telah membedah. Syarah tu perkataan bedah, ada tafsiran ulama begitu. Dada, sebab disebut tu dadamu kan, laka telah membedah untukmu dadamu. Tapi pendapat ini pendapat yang agak lemah lah. Jadi maksudnya yang lebih pendapat ulama yang lebih diterima ialah maksudnya lah Allah Ta'ala telah melapangkan untukmu dadamu, sebagai persediaan Nabi untuk menyebarkan agama Islam kepada kaum kafir Quraisy dan seterusnya kepada seluruh alam lah. Baik, dalam ayat Al-Quran yang lain banyak perkataan syarah ni banyak terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang lain lah. Antaranya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 125 yang menerangkan tentang maksud syarah itu ialah sebagai membukakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah ataupun petunjuk. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Yashrah, Allah Ta'ala sebut yashrah, maka dia Allah Ta'ala akan membukakan sadrahu lil Islam, untuk menerima Islam. Islam maksudnya menerima, patuh, terima kan. Maknanya siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, petunjuk, Allah Ta'ala menyebut situ membuka dadanya. Sesuai lah dengan ayat yang kita baca tadi, iaitu alam nashrah, bukankah kami telah membukakan bagi kamu dada kamu. Sesuai lah dengan ayat, dengan maksud ayat yang tadi. Sebab kalau dalam surah ayat Al-An'am ini Allah Ta'ala menyebut yashrah ni disebut membukakan dadanya, melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, yudillahu, maka dia akan jadikan dadanya sempit. Dayyiqan ni sempit kan, dan sesak, seperti seakan-akan ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ini satu ayat perumpamaan lah. Maknanya orang yang disesakkan dada ni, orang yang tak disesatkan, ataupun orang yang belum tidak dikehendaki Allah menjadi sesat, maka dadanya menjadi rasa sempit. Orang yang mendapat hidayah, dia akan rasa lapang, rasa tenang, rasa seronok lah mungkin kan. Saya teringat beberapa hari lepas saya terbaca bagaimana seorang mu'allaf, dia baru memeluk Islam. Kemudian isteri dia pun memeluk Islam, anak dia pun memeluk Islam, tapi kemudiannya dia telah meninggal dunia. Dia sempat memeluk Islam lebih kurang 18 hari sahaja. Di kejadian berlaku di mana, di Kulim Kedah lah, saya rasa.
ataupun di Sungai Petani, tak pasti. Tapi itu salah satulah, salah satu daripada bukti Allah Ta'ala telah membukakan dada dia untuk menerima Islam. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar ayat 22, Allah Ta'ala menggunakan juga perkataan syarah. Ini ada kaitan dengan nasyrah tadi, maksudnya membukakan dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya? Maksudnya syarahallahu tu sadrahu, dibukakan hatinya, sadrahu dadanya lah, hatinya, sadrun tu, untuk menerima Islam, agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Sama dengan orang yang tu, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Yang penting kita tengok tu lah. Yang penting perkataan syaraha tadi. Syaraha itu maksudnya ialah dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam. Kita ni bersyukurlah sebab kita ni memang daripada kecil kita telah menerima Islam, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Tetapi orang yang baru menerima petunjuk, maka bila dia menerima Islam, dia dibukakan hati oleh Allah, maka disebut situ syarahallah. Allah Ta'ala yang membuka pintu hatinya, Allah Ta'ala yang membuka dadanya, melapangkan dadanya, sebagaimana ayat dalam syarah kita tadi, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, melapangkan dada Nabi Muhammad agar dia bersedia. Maknanya dia bersedia, dia telah, Nabi kita tentulah bersedia kan, bersedia untuk menyebarkan agama yang suci ini. Dalam ayat yang lain, bagaimana dalam surah Toha, iaitu ayat yang ke-25. Ini surah ni berkaitan dengan siapa ni? Surah Toha berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa ni kalau ikut dalam sirahnya ialah seorang yang sangat yang agak pemarah juga, agak ganas juga kan. Lepas tu kalau kita baca kitab sirah, bila dia menampar seseorang tu sehingga mati orang tersebut, begitunya ganas, begitu pemarah sedikit Nabi Musa alaihi salam. Dan juga dia agak gagap. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun memberi arahan kepada baginda Nabi Musa AS untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang selalu kita baca. Doa ni selalu kita baca. Apa doanya, tuan-tuan? Qala rabbishrah li sadri. Pendek yang ni, ayat yang ke-25. Ayat yang lain ada lagi kan panjang. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Panjang ayat 25, 26, 27 dan seterusnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Musa alaihi salam ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan dadanya ataupun dilapangkan dadanya, sebab Nabi Musa akan berdakwah, akan bertemu dengan Fir'aun yang memang lagi ganas lah. Tapi Nabi Musa memohon daripada Allah agar dibukakan dadanya, dilapangkan dadanya, supaya dia bersedia untuk menyampaikan dakwah. Berbezalah, setengah ulama menyebut junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni
Allah Ta'ala bagi tahu pula, alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala dah buka dah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Itu berbezanya antara ni. Kalau kita boleh faham daripada ayat, dua ayat ni, Nabi Musa AS dia mohon kepada Allah agar dibukakan pintu hatinya, dibukakan dada, dilapangkan dadanya untuk berdakwah. Sedangkan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah bukakan siap-siap. Seolah-olah macam tu. Allah Ta'ala telah buka siap-siap untuk baginda bersedia untuk berdakwah, bertemu dengan kaum kafir Quraisy untuk menyampaikan risalah tauhid. Itulah bezanya, itulah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibukakan pintu hatinya, dibukakan dadanya. Baik, kembali pada perbincangan surah Asy-Syarh ni. Dalam ayat ini Allah bercakap dalam bentuk membahasakan dirinya sendiri. Allah gunakan kalimah kami. Kalimah kami. Maknanya dalam surah ni alam nashrah, nun baris atas tu maksudnya nashrah, kami membukakan. Manakala dalam surah Ad-Duha sebelum ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah ghaibah, kalimah pihak ketiga, iaitu alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, maknanya dalam surah Ad-Duha Allah Ta'ala gunakan kata ganti pihak ketiga, tapi dalam surah Asy-Syarh ni Allah Ta'ala gunakan kami pula dah. Kenapa? Mungkin kita menjadi persoalan. Bukankah dia mendapatimu seorang yatim lalu dia melindungimu? Yajidka yatiman fa'awa. Penggunaan takallum, membahasakan diri sendiri dalam surah ini menunjukkan dekatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila maknanya tadi surah Ad-Duha ini maknanya Allah Ta'ala guna perkataan yajid, dia kata ganti diri yang ketiga. Bila datang surah Asy-Syarh ni Allah Ta'ala guna perkataan pula, nashrah, kami pula. Ni kelebihan bahasa Arab lah dalam Al-Quran. Kelebihan maknanya bukan saja-saja Allah sekejap menggunakan kata ganti, ketika sekejap menggunakan kata ganti kami, maka tidak lain saja yang menunjukkan ada perbezaan. Maknanya dalam surah ini menunjukkan Allah Ta'ala semakin dekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini surah Asy-Syarh ini adalah sebagai persediaan Nabi untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Iaitu diberikan apakah yang baginda perlukan untuk dijalankan tugas baginda, iaitu dikembangkan dada baginda untuk faham dan dilegakan hati baginda untuk memulakan dakwah baginda. Maknanya Nabi kita, Nabi Muhammad difahamkan, dibukakan dadanya, sebab dia berhadapan dengan kaumnya sendiri yang masih lagi dalam keadaan jahiliah, masih lagi dalam keadaan yang jauh daripada Islam lah, masih jauh. Maknanya Nabi ni dibukakan pintunya untuk dia faham bagaimana kaum dia ni. Sebab tu Nabi berdakwah seawal-awalnya dia berdakwah secara sulit dulu, berdakwah di rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam, berdakwah secara sulit, berdakwah kepada isteri baginda dahulu, berdakwah kepada kaum keluarga dia dahulu, berdakwah kepada sahabat-sahabat baginda dahulu. Sebab dia tahu bukan senang kaum kafir Quraisy ini untuk menerima Islam dengan secara terus. Berbezalah, macam kalau Nabi Musa tadi, Nabi Musa kena minta juga dulu Allah Ta'ala bukakan pintu hanya, sedangkan Nabi kita ni terus dia tak minta pun Allah Ta'ala dah buka dah, sebab Allah Ta'ala dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelebihan ni lah kelebihan Allah Ta'ala bukakan pintu hati ni tidak pernah diberi kepada orang lain sebelum ini dan tidak akan diberi kepada orang lain.
Orang lain dapat juga dibuka hati mereka, tapi tidak seperti diberikan kepada baginda. Apa yang Nabi dapat itu adalah tingkat pembukaan yang amat tinggi. Jadi kalau kita ni tak ada apa lah, kita ni kalau kita ada keperluan bertemu dengan orang, macam saya nak menyampaikan dakwah, nak menyampaikan tazkirah, nak menyampaikan tazkirah lah, menyampaikan dakwah, menyampaikan kuliah, maka tentulah kita perlu bersedia. Ni maknanya dalam ayat ni Allah Ta'ala nak menunjukkan dan ayat syarah ni dibukakan ni, sebab tu kita selalu baca lah Rabbi syrah li sadri, supaya Allah Ta'ala sentiasa bukakan pintu hati kita, supaya kita faham, supaya kita tidak terburu-buru, supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan orang lain. Jika kita tidak bersedia, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang lain, kan? Berbeza dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, Allah Ta'ala dah buka dah pintu hati baginda. Lihatlah cara pertanyaan Allah kepada Nabi, ianya dalam bentuk soalan retorik. Bukankah kami telah melapangkan dada untukmu dadamu? Soalan ini bukanlah nak tanya sebenarnya, tetapi sebagai penekanan, kerana untuk mengingatkan sahaja, kerana memang Allah telah beri pun perkara tersebut. Soalan ni dan dalam ayat sama ia akan menyebabkan orang yang telah menerimanya rasa beruntung sungguh. Oleh itu ayat ini sebagai tasliah kepada maka Nabi bila menerima ayat yang pertama ini, Nabi akan rasa seronok, Nabi akan rasa lapang, rasa tenang, rasa bersemangat untuk terus menjalankan dakwah kepada kaum kafir Quraisy yang mana baginda telah dilantik menjadi rasul. Inilah satu ayat yang agak ayat pendek saja dulu, satu ayat, iaitu alam nashrah laka sadrak, yang maksudnya adalah bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Maka daripada ini dapatlah kita mengambil pengajaran yang pertamanya, kita sentiasa melapangkan dada kita. Kita ni dah jadi orang Islam, kan? Kita ni memang orang Islam, maka kita sentiasa lapangkan dada kita. Kita banyak berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu dada kita. Sebab tu kalau pelajar-pelajar di sekolah, dia selalu buka, tapi dia guna perkataan lain lah. Allah maftah alaina, bukakanlah bagi kami hikmataka. Dia guna juga perkataan buka, supaya mudah menerima ilmu. Kalau kita dalam pekerjaan pun sama juga, dibukakan supaya kita dapat menjalankan, kita lapang dada, kita tidak terburu-buru, kita menjadi seorang yang penyabar seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah faham dah ayat ni, maka Nabi jadi seorang yang bersemangat dan sabar. Nabi sabar walaupun tekanan yang berlaku kepada baginda tetap sabar. Walaupun dakwah baginda diejek, dipulaukan, dicaci, dimaki, dituduh dengan gila dan sebagainya, Nabi tetap sabar. Sebab apa? Sebab dia telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dadanya akan lapang. Dia dapat menerima segala cumuhan kaum kafir Quraisy tadi. Itulah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibukakan pintu hatinya sebelum baginda sendiri memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita pula, sentiasalah kita membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri, bukakanlah bagi aku pintu dadaku, lapangkanlah dadaku, li sadri, lapangkanlah dadaku. Semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat yang pertama surah Asy-Syarh ini, dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita seharian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.